فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همه ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير، ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير، ما ريح الصبا مالت للغصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون. قد ضمنت تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلايق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل
إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير ما ريح الصبا مالت للغصون لا يكثر همك ما قدر يكون الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك في الحادث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون يا قلبي تنبه واترك المجون قد ضمنت تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلايق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والإمام العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في كتابه مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام القطب عبد الله بن نابل الحداد نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنه: لكن في هذا الزمان اختلفت الأفكار كثيرا فصارت تشبه أفكار الدجال الذي يلعب على الناس بمظاهر الطعام والشراب والرزق عند خروجه، أعاذنا الله من شره. فإن أردت الراحة فاقنع بما تيسر لك تصبح ملكا،
Qala Allahu liqaumi Musa wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Bila kamu ingin hidup senang, maka hendaklah kamu merasa puas dengan apa yang kamu dapat walaupun sedikit, maka kamu akan menjadi seorang raja yang berkuasa. Yani maksudnya seseorang itu akan merasa dirinya bebas daripada memerlukan kepada orang lain, kepada bantuan orang lain dari segi harta. Bila seseorang itu merasa puas dengan apa yang ada, daripada rezeki, daripada makanan, daripada pakaian, daripada transport, daripada rumah, kalau dia senang, kalau dia puas hati dengan apa yang ia punya, dia menjadi raja kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak perlu menundukkan kepala pada orang lain, tidak perlu menadahkan tangan kepada orang lain, tidak perlu untuk nak menunjukkan keperluan kepada orang lain. Sebab apa yang ada dengan dia dah cukup. So, sehingga apa orang lain punya, makanan apa yang dimakan oleh orang, kereta apa yang dipakai oleh orang, jenis jenama handphone apa dipakai oleh orang, rumah orang lain sebesar apa, dia tak peduli. Sebab dia dah senang dengan apa yang ia punya. Dia sudah selesa dengan apa yang ia punya. Katanya, di sini kalau kamu ingin hidup tenang, senang, maka hendaklah kamu merasa puas dengan apa yang kamu ada, dan kamu akan menjadi raja kepada dirimu sendiri, tak perlu-perlu kepada orang. Allah berfirman kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam, yang maksudnya, dan Allah menjadikan kamu raja-raja dan akan memberikan kepada kamu apa-apa yang tidak diberi kepada semua manusia yang ada di alam ini. Yani Allah akan memberikan kepada pengikut Nabi Musa, Bani Israel, raja-raja, yani akan dijadikan raja-raja, dan diberikan oleh Allah pemberian yang tidak diberi kepada orang lain. Kata penulis, kaifa ja'alahum mulukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bani Israel muluk, raja-raja. Idza wajada al-wahidu quta yaumihi wa lailatih. Bila seseorang daripada mereka cukup mendapatkan makanan untuk hari itu, di waktu pagi, di waktu malamnya boleh makan, wa indahu maskan yaskunu fih, dan mempunyai rumah yang dia boleh berteduh dan duduk di sana, wa zaujatun ya'wi ilaiha, atau ada istri, wa khadimun yakhdimuhu, dan adanya pembantu, u'tubira malikan, maka orang itu akan dikira sebagai raja. Ya salam. Yani di sini diberi penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seseorang itu bebas daripada nak menundukkan kepala kepada orang, bebas daripada merasa hina daripada orang lain, bebas daripada bergantung kepada harta orang lain, yaitu dengan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya, baik itu harta walaupun sedikit, rumah walaupun sederhana, ataupun keluarga, maka itu adalah merupakan satu kekayaan yang luar biasa. Seseorang akan menjadi raja kepada apa yang dimilikinya, walaupun rumahnya sederhana, walaupun hartanya sedikit. Namun kalau ia rasa puas, maka dia akan menjadi raja.
Demikian penafsiran Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ja'alakum mulukan. Allah akan menjadikan kamu wahai pengikut Nabi Musa raja-raja. Apa yang dimaksudkan raja pada ayat ini? Yang Allah jadikan untuk pengikut Nabi Musa. Yang dimaksudkan raja di situ bila ada tempat tinggal walaupun sederhana, bila ada makan satu hari satu malam, bila ada pasangan atau istri, atau adanya pembantu di rumah meringankan beban kerja, maka dia sudah menjadi raja. Faham Tom? Walaupun rumahnya kecil. Sebaliknya, bila seseorang itu tidak merasa puas hati dengan apa yang ada, dia akan menjadi hamba. Walaupun dia mempunyai segala-galanya, dia tetap punya sifatnya adalah hamba. Sebab tak puas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada rezekinya. Qala Sayyiduna Syafi'i wa innamal ghina 'ani syai'i la bihi. Sayyiduna Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya yang kaya itu adalah orang yang kaya daripada memerlukan sesuatu dimiliki oleh orang. Bukan yang dia memiliki bukan kepada apa yang ada padanya. Yani orang yang kaya itu adalah orang yang dia tak perlu kepada kekayaan orang lain. Orang yang kaya itu orang yang tak tengok matanya kepada kekayaan dan kelebihan orang lain. Maksudnya tak tengok itu bukan tak tengok dengan matanya. Tak tengok maksudnya tidak ingin merasa atau tidak merasa ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang. Hanya merasa gembira dengan apa yang dimiliki olehnya. Ada orang yang kaya. Wa innamal ghina 'ani syai'i la bihi. Bukan orang kaya itu orang yang punya harta, tidak. Bukan orang kaya itu yang memiliki kemewahan, tidak. Orang yang kaya adalah orang yang tidak menjadi hamba kepada kekayaan. Orang yang kaya adalah orang yang tak terpedaya dengan kemewahan. Orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Itu orang yang kaya. Jadi kalau kita duduk di sebelah orang kaya macam mana? Sama-sama kaya. Di rumah dia banglo. Ya rumah saya pun ada rumah. Bagi saya rumah saya lebih bagus daripada rumah banglo. Dia punya kereta bagus. Kereta saya pun boleh sampai ke destinasi saya nak pergi juga. Sama-sama punya kereta. Hanya beza jenama saja. Tapi kalau dia duduk di sebelah orang kaya nampak kecil. Nampak dia kaya lah. Dia banyak duit lah. Kereta dia cantik lah. Kereta dia bagus lah. Faham Tom? Selagi masih melihat kepada kekayaan orang dan melihat dirinya itu serba berkekurangan, maka di situ dia tidak akan tenang dalam hidup, tidak akan senang dalam hidup. Tidak akan menjadi raja, akan menjadi hamba selalu kepada harta. Ta'isa abdud dinar wa dirham, kata Nabi. Akan binasa orang menjadi hamba kepada dinar dan dirham. Zaman kita sekarang, ramai orang akan menilai orang lain dengan hartanya. Kalau dalam acara-acara kan, walau jemput-jemputan kan, jumpa, kereta dia Mercedes lah. Jom sambut. Kereta Mercedes. Sambut. Apa pasal? Pasal keretanya bagus, mahal. Yang satu datang dengan kereta apa? Kereta sport contohnya. Kereta dia mahal. Disambut, buka pintunya. Satu orang lagi datang dengan kereta kancil. Kancil tak payahlah.
dah menilai orang dengan kemewahannya. Mungkin yang naik kancil itu adalah wali min awliyaillah. Mungkin yang naik kancil itu adalah orang yang lebih kaya daripada orang lain sebab dia merasa cukup dengan apa yang ia punya. Laisal ghina bi kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina an-nafas. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang kaya itu orang yang banyak duit. Orang yang kaya adalah orang yang kaya hati. Kaya hati maksudnya merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Kaya hati maksudnya tidak melihat kekayaan pada orang lain sehingga ingin memilikinya. Kaya hati maksudnya tidak merasa rendah dan hina kalau berdampingan dengan orang kaya yang lain. Ada orang yang kaya. Faham tom? Naam. Wal ghina al-haqiqi innama yakunu billah. Sesungguhnya kekayaan yang sebenar itu adalah kekayaan bersama dengan Allah. Maksudnya adalah apa yang datang daripada Allah dia akan merasa cukup dan kaya dengannya. Fastaghni billahi takun dha ghinan mughtabitan bis-safgatir rabihati. Dengan Allah hendaklah kamu merasa kaya, maka kamu akan menjadi orang yang sebenar-benarnya kaya. Mughtabitan bis-safqah, kamu akan meraih kejayaan dan keuntungan kalau orang merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jangan suka pandang apa yang orang punya daripada harta. Jangan suka pandang mewah kepada kemewahan atau barang harta benda milik orang. Jangan selalu pandang kepada orang kalau pakai handphone lebih mahal daripada, awak punya handphone canggih lah. Awak punya cincin bagus lah. Awak punya selipar ni beginilah. Awak punya kereta begitulah. Elakkan daripada memandang kepada harta orang. Elakkan daripada melihat kepada kekayaan orang. Supaya kita ini tidak tergelincir kepada rasa tidak syukur dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada diri sendiri kaya dengan apa yang kita punya. Jangan merasa miskin dengan apa orang lain punya. Orang lain diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian banyak ataupun melimpah ruah. Itu adalah rezeki yang Allah beri kepada dia. Kenapa kita pula merasa tidak senang hati dengan apa yang Allah kasih kepada kita sehingga melihat kelebihan pada orang? Faham dong? Latihlah diri merasa kaya dengan Allah melalui apa yang diberi oleh Allah. Jangan sekali-kali memandang kelebihan harta pada orang lain. Naam. Nas'alullah an yarzuqana al-iman wal yaqin. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keimanan dan keyakinan. Wa yarzuqana at-tanafus at-tayyib wa asy-syarif, dan menganugerahkan kepada kita persaingan yang baik untuk kebaikan, persaingan yang membawa keberkatan. Wa asyraf ma yakunu min tanafusil mukallafin ala dhahril ardi an yatatallabu al-wusula ila darin na'im. Semulia-mulia persaingan bagi orang-orang mukallaf di atas muka bumi ini adalah persaingan untuk meraih maqam boleh sampai ke syurga. Itu yang perlu kita bersaing. Wa syurbu min rahiminir rahiqil makhtum, untuk dapat minum daripada rahik minuman yakni di syurga nanti, alladzi khitamuhu miskun, yang penghujung daripada minuman itu adalah misik. Wa mizajuhu min tasnim, diberikan oleh Allah minuman daripada tasnim. Fahaula'il asyraf, mereka itu orang yang berjaya, mereka itu orang yang beruntung, mereka itu orang yang mulia. Siapa orang yang mulia? Orang yang dia bersaing untuk meraih syurga. Bukan mereka duniaan, bukan mereka jawatan. Wa asyraf haula'il asyraf man tamtaddu amaluhum ilal kara'i minat tasnim alladhi yumzaju minhu hadha syarab. Qala ta'ala innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil
mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Nah, ini persaingan sebenar. Persaingan sebenar meraih surga. Fal abraru yusqawna min rahiqin makhtum. Orang-orang al-abrar diberi minuman daripada minuman namanya rahiq. Mughattan, yang ditutup dengan al-misk, dengan minyak kasturi. Lakin mizajuhu hadha syarab alladhi takmul bihi halawatuhu wa ta'zimu bihi safwatuhu min tasnim. Sudahlah minuman itu diwangikan dan dicampur dengan minyak misik yang wangi, yang harum. Kemudian disempurnakan indahnya, sedapnya, lezatnya makanan itu, manisnya minuman itu, ditambah lagi dengan tasnim. Apa itu tasnim? Qala ta'ala ainai yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu adalah minuman yang diminum oleh al-muqarrabun mubasyaratan, langsung. Falil muqarrabina syarabut tasnimi wa li ghairihim mazijum minhu. Orang yang sampai kepada makam namanya muqarrabin, minumannya tasnim. Selain daripada muqarrabin, hanya bercampur saja dengan dengan tasnim itu sendiri. Yani tasnimnya hanya khusus orang muqarrabin. Yani Allah, macam mana nak gambarkan minuman itu yang diuraikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tak boleh dibayangkan oleh apapun juga. Oleh mata, oleh telinga, oleh hati. Jauh lebih nikmat daripada apa yang kita bayangkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita minuman itu. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma da'ana Allahu ila tanafusi fih. Inilah yang Allah mengajak kepada kita untuk bersaing. Bukan dalam keduniaan, bukan dalam jawatan, bukan bersaing dalam kemewahan. Faham tuh? Kadang-kadang kan sebahagian orang tengok kawan kita tukar handphone, dia telefon dengan maknya. Mak, aku nak tukar telefon lah juga. Si fulan punya USB yang canggih sikit, ada punya nak dengarkan lagu. Dia telefon, aku nak juga. Apa orang punya dia nak juga. Tidak melihat kepada apa yang diperlukan sebagai keperluan, tetapi hanya melihat orang lain punya, dia nak juga punya. Faham tuh? Si fulan beli beg baru, dia nak beli beg baru. Si fulan tukar kereta baru, dia nak tukar kereta baru. Si fulan buat ini baru, dia nak yang baru juga. Falhasil hidupnya hanya tengok orang apa punya, dia nak punya juga. Faham tuh? Hadza tanafus fid dunya. Ini persaingan dalam hal keduniaan. Yang pada akhirnya semua akan sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini sirna. Jawatan akan hilang. Semua akan hilang. Jawatannya ada, orangnya tiada dah. Wa antal yawma fahadha wa amma ahlud dunya fasbihuna alaina layla nahar litanafus fil madahir wal wadhaif was siyasah. Adapun orang yang hanya hidupnya hanya untuk meraih keduniaan sahaja, siang, malam, pagi, petang hanya berfikir tentang persaingan dalam hal keduniaan, dalam pekerjaan, dan juga dalam hal-hal bersifat jawatan politik. Nak kedudukan itu, nak itu, dengan cara yang tak sehat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersainglah juga untuk meraih akhirat. Bersainglah juga untuk mendapatkan syurga. Dalam hal keduniaan bersaing, dalam hal akhirat. Sebagian daripada mereka kalau dalam hal keduniaan bersungguh-sungguh, pagi bangun, dalam hal akhirat, khalas. Yang penting kita salat. Yang penting kita puasa. Hal-hal yang lain tak peduli.
Tapi kalau dalam hal keduniaan, dalam hal jawatan, semangat luar biasa. At least paling tidak samalah. Kalau tak boleh lebih persaingan ke akhirat nih, janganlah sampai kurang daripada persaingan keduniaan. Kemana akhiran bersaingan kepada keduniaan? Kepada kesirnaan. Tapi persaingan kepada akhirat adalah untuk mendapatkan kekekalan, pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Yang dengan demikian diperintahkan untuk kita bersaing meraih darun naim. Naam. Wa anta al-yawm tasma' hadzal kalam wa qad dakhalta madaris katsirah wa hadarta mahadir katsirah. هل وجدت فيها من دعاك وحام حول عقلك ليصرف وجهدك للتنافس في هذا الأمر الأشرف؟ Kamu sekarang mendengarkan kata-kata ini dan kamu sudah pun masuk ke beberapa madrasah dan kamu hadir beberapa perhimpunan. Daripada sekian banyak yang kamu hadir, yang kamu duduk, yang kamu dengar, adakah di antara semua yang kamu hadiri itu yang mengajak kamu untuk bersaing, meraih kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah perbincangan-perbincangan dalam perhimpunan-perhimpunan yang ada di atas muka bumi ini, mana boleh dibandingkan atau mana lagi banyak perhimpunan-perhimpunan yang mengajak kita bersaing, meraih akhirat, meraih surga, berbandingkan perhimpunan-perhimpunan yang mengajak kita bersaing untuk keduniaan. Orang yang diberi akal akan berfikir, yang bersaing untuk keduniaan ini, penghujungnya kemana? Yang bersaing ke akhirat, penghujungnya kemana? Wal aqibatu lil muttaqin. Penghujung itu hanya kepada orang yang bertakwa. Penghujung itu kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada jawatan. Wallah, bukan jawatan yang bawa kepada kebahagiaan, bukan harta, melainkan kalau digunakan untuk kebaikan. Sebagian orang pula mengatakan, iya aku cari jawatan. Supaya apa? Supaya gunakan jawatan itu untuk kebaikan. Silap-silap dipergunakan oleh jawatan itu. Ma hadzal mautu fil uqul wal qulub wal afkar. Bagaimana kita melihat banyaknya hati-hati, akal-akal dan fikiran-fikiran yang mati daripada berfikir tentang akhirat. Wa ma hadzal inhitat wal istijabah ila da'wati iblis wa jundih. Alangkah banyaknya orang-orang yang dia merespon ajakan iblis dan tentera-tenteranya. Paham tuh? Zaman kita sekarang, ajakan dan propaganda iblis lagi agresif. Satu bawa LGBT, satu bawa persaingan untuk keduniaan tanpa mempedulikan adab, akhlak dan nilai-nilai murni. Dengan cara haram pun tak peduli. Satu lagi hidup tak senang hati dengan apa yang ada. Dia nak ambil harta dengan lebih dengan cara tak sihat. Penyakit dalam hati. Yang satu lagi pendedahan kebebasan dalam berfikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akal tidak digunakan sesuai dengan tujuan Allah memberikan kepadanya akal. Sehingga akal pun berfikiran tidak waras. Ala madza yatanafasun? Atas dasar apa sebenarnya mereka ini nak bersaing? War-Rahmanu yaqulu lahum wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Sementara Allah mengajak kepada mereka bersaing untuk meraih surga, orang bersaing untuk keduniaan. Allah mengajak, orang mengajak. Yang Allah ajak kita bersaing untuk mendapatkan akhirat. Yang orang ahli dunia ini mengajak untuk persaingan kepada hal-hal kemewahan dan keduniaan yang sirna. Mana kita kena mesti merespon? Propaganda dan seruannya Allah atau manusia?
Orang yang berakal akan berpikir penghujungnya itu kemana. Yang Allah ajak kita, penghujungnya apa? Yang manusia ajak bersaing dalam hal keduniaan dan kemewahan, penghujungnya apa juga? وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَنَا فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى بَعْدَ ذِكْرِ مَصِيرِ الَّذِي كَانَ يَضْحَكُ وَيَسْتَهْزِئُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah juga menceritakan tentang golongan orang-orang yang dahulunya mentertawakan dan mengolok-olok kepada orang-orang beriman. Katanya, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Diceritakan dalam ayat ini, satu dengan yang lain saling bertemu nanti di akhirat. Salah seorang daripada mereka mengatakan, dulu aku ada kawan. Qayaqulu inna laminal musaddiqin. Mereka mengatakan, adakah kalau kita dah mati, sudah jadi tanah, dan sudah jadi tulang belulang, adakah kita akan dibangkitkan lagi? Mereka hari kiamat. Sementara di sebelah sana didapati orang-orang sedang berada dalam keadaan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fayajib an tansarifu afkarul mu'minin lil amali bima yuthmir hadzal fawzal azim. Maka bagi orang-orang beriman wajib untuk berfikir menggunakan akal fikirannya untuk meraih kejayaan yang agung, yaitu kejayaan di akhirat, meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala. Faridha faridah. Ridha kepada rizki yang Allah beri adalah satu kewajiban. Razaqanallahu al-qiyam bihadhil faridha ala ma yuhib. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita mampu menjalankan kewajiban ini seperti disenangi oleh Allah. Wa makkanana fir ridha, dan Allah memberikan kekuatan kita dengan ridha. Wa akramana minhu bir ridha, Allah menganugerahkan kepada kita ridha. Alladhi yazdadu fi kulli lamhatin wa nafasin abadan sarmadan bilang guta, yang diberikan oleh Allah keridhaan yang sentiasa bertambah tanpa henti, semakin meninggi dan meningkat keridhaan. Allahumma amin. Wa ja'alana min as'adi ibadihil mu'minin amin. Bisama'in nidaih fil jannat al-yawma uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita untuk dapat mendengar seruan di surga nanti, yaitu seruan hari ini, aku anugerahkan kepada kamu ridha aku, dan aku tiada akan murka selama-lamanya. Nas'alullah yukrimana binasibin wafir mimma ja'ala li khawas ibadihi min munadatihi lahum bikarimir ridha. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita bahagian yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya ketika mereka meraih ridha. Wal khasa'is fi ma'anihil ula, dianugerahkan oleh Allah makna yang tersimpan daripada ridha. Allahumma amin. Walau sa'aita min aqsal ardi ila aqsaha masyan ala rasika ila majma'in yunadal haqq fihi wa yus'al wa yud'a bihadha ad-du'a lakana dhalika qalilan fi haqqi hadhihi ad-da'wah. Kalau kamu bersungguh-sungguh berusaha, berjalan, bekerja daripada hujung bumi sampai hujung bumi,
berjalan kaki, ataupun berjalan dengan terbalik kepalamu di bawah, untuk dibawa kepada satu perhimpunan di mana akan diseru dengan seruan tadi dan dipanggil dengan panggilan untuk meraih ridha, maka segala usaha kamu itu adalah kecil berbandingkan kepada apa yang kamu dapat, yaitu ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang bila nanti di syurga dipanggil oleh Allah bahwasanya aku berikan kepada kamu ridha. Semua usaha orang ini di dunia mula daripada dia lahir pun kalau dia boleh beramal sampai mati tetap belum cukup untuk nak dijadikan sebagai satu usaha meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu istimewa, terlalu besar, terlalu agung ridhonya Allah berbandingkan dengan semua usaha yang kita telah curahkan. Berbandingkan dengan apa yang Allah beri yang terlalu berharga, yang tak boleh dibandingkan apa yang kita usahakan dengan apa yang Allah beri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ridha, yalla ridha wal afu amma qad madha. Nas'alullah an yaqbalna wa yastajib lana wa yukrimana bima huwa ahluhu. Amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقام